Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. So my student, our previous lesson kita dah bincang tentang bagaimana carbon dioxide transport along the blood circulatory system. Daripada mana? The carbon dioxide transport daripada tissue going to the lung. So, daripada proses transportation of carbon dioxide menuju kepada lung, ada satu bahagian yang saya ada nyatakan, iaitu kewujudan Bohr shift. Hari ini kita akan lihat dengan lanjut apakah yang saya maksudkan dengan perkataan Bohr shift ini. Bohr shift juga dikenali sebagai Bohr effect. Biasanya kejadian Bohr effect ni berlaku apabila our body tissue menjalankan vigorous exercise, iaitu exercise yang terlalu padat, ya, yang terlalu rasak, ya. So, kejadian exercise yang sangat vigorous ni akan meningkatkan partial pressure of carbon dioxide at the tissue. So, partial pressure of the carbon dioxide at the tissue increase. Once the partial pressure of carbon dioxide increase, ia berlaku apabila concentration of the carbon dioxide juga increase. So, peningkatan partial pressure of carbon dioxide juga selalunya dikaitkan dengan peningkatan kepekatan kandungan carbon dioxide pada tisu. Olehnya demikian, apa yang kita belajar sebelum ini, apabila partial pressure of carbon dioxide itu meningkat dalam tisu, kebanyakan carbon dioxide akan react with water. Dia react with water. Dia akan bertindak balas dengan air. Nah, kamu belajar sebelum ini bahawa apabila carbon dioxide ini react with water, dia akan bentukkan satu asid. Nama asid itu adalah carbonic acid yang diciri dengan H2CO3. So, this is carbonic acid. Sekarang saya akan cuba kaitkan kejadian penghasilan carbonic acid ini dengan Bohr effect. Carbonic acid ni seperti mana-mana keadaan, carbonic acid ni akan dissociate, bercerai kepada bicarbonate ion dan juga hydrogen ion. Bicarbonate ion ni adalah satunya selamat untuk pengangkutan carbon dioxide. So, carbon dioxide akan diangkut daripada tisu menuju kepada lung dengan bentuk bicarbonate ion, iaitu sebanyak 72%. Namun itu, apa yang saya cuba perhatikan untuk kamu nilai, iaitu penghasilan side structure dia, iaitu hydrogen ion. Ini adalah produk sampingan yang terhasil, iaitu hydrogen ion. Accumulation of the hydrogen ion yang banyak akan menyebabkan pH become low. pH ini akan jadi rendah. pH ni akan jadi rendah, maksudnya dekat sini the blood tend to be more acidic. So, apabila kejadian pH itu menjadi rendah, ia ada satu kejadian yang perlu dielakkan. Most of the hydrogen ion ini akan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk hemoglobinic acid. So, ini akan merendahkan kandungan hydrogen ion yang accumulate dalam darah. Namun begitu, pada satu situasi apabila hydrogen ion ini masih lagi tinggi kandungannya disebabkan vigorous exercise, maka pH akan menjadi rendah. Dia akan menyebabkan affinity of hemoglobin kepada oksigen juga menjadi rendah. So, highlight perkataan reduce affinity. So, low pH will reduce affinity of hemoglobin to the oxygen. Pada keadaan di mana vigorous exercise, Bohr effect amat diperlukan. Tapi pada keadaan biasa, Bohr effect perlu dielakkan. Namun untuk vigorous exercise, Bohr effect adalah satu benda yang diperlukan. Low pH akan reduce affinity of hemoglobin to oxygen. Oleh yang demikian, apabila affinity hemoglobin kepada oksigen ini menjadi rendah, oksihemoglobin lebih mudah. They are easy to dissociate untuk release oksigen. Oksihemoglobin tadi, dia akan lebih mudah untuk release oksigen to support respiring tissue. Maka, penghasilan oksigen untuk dirilis keluar akan berlaku dengan lebih mudah supaya vigorous exercise itu dapat disokong oleh kandungan oksigen yang tinggi. Ini yang dikatakan sebagai Bohr shift. Tengok pada graf biasa.
Ini adalah normal pH. Normal blood pH 7.4. Pada nilai 7.4, okey, apa yang kita boleh lihat, pada partial pressure of oxygen yang tertentu pada X, dia akan hemoglobin akan mempunyai oksigen sebanyak Y. So pada partial pressure of oxygen X, hemoglobin dalam oksigen dalam hemoglobin adalah pada kandungan Y. Saya ulang sekali lagi. Pada partial pressure oxygen X, kandungan oksigen dalam hemoglobin adalah sebanyak Y. Namun begitu, apabila berlakunya Bohr effect, iaitu pH lebih rendah, 7.2, maksudnya lebih acidic, apa yang berlaku? Kandungan oksigen dalam hemoglobin lebih rendah, iaitu pada peringkat Z. Lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih rendah. So ini lebih rendah, ini tinggi. So pada hemoglobin, oksigen adalah rendah. Bagus ke tak bagus? Dia adalah satu yang bagus untuk respiring tissue sebab hemoglobin mempunyai kandungan oksigen yang rendah. Dia lebih senang untuk lepaskan oksigen. So oksigen itu dilepaskan ke mana? Oksigen itu dilepaskan kepada respiring tissue. So dia lebih mudah untuk lepaskan oksigen kepada respiring tissue pada pH-nya adalah rendah. So itu adalah Bohr effect. Saya ulang sekali lagi, macam mana Bohr effect ni boleh berlaku? Biasanya dia berlaku pada keadaan vigorous exercise apabila partial pressure of carbon dioxide sangat tinggi. Carbon dioxide biasanya akan react dengan air membentuk satu asid. Masih ingat apakah asid itu? Asid itu adalah carbonic acid. Carbonic acid ni akan disosiat kepada dua benda, bicarbonate ion dan juga hydrogen ion. Hydrogen ion yang tinggi menyebabkan pH itu rendah. So Bohr effect berlaku apabila pH rendah. Macam mana kamu bercakap tentang Bohr effect? Kamu mesti relate dengan pH. So low pH menyebabkan affinity of hemoglobin kepada oksigen adalah rendah. Affinity of hemoglobin to the oxygen rendah. Dia akan dibuktikan dengan graf oxygen dissociation curve ini, iaitu pH yang rendah, dia akan menyebabkan graf ini shift to the right, teranjak ke kanan. So apabila kita lihat dekat graf ini, dia membuktikan bahawa pada pH yang rendah, hemoglobin mudah melepaskan oksigen. Jadi oksigen dalam hemoglobin rendah, oksigen dekat tisu tinggi. Oksigen dekat hemoglobin tinggi, oksigen dekat tisu rendah. So beza X, Y dengan Z itu ya. So itu berkaitan dengan Bohr effect. Baik pelajar, kita akan masuk pada pelajaran kita yang kedua. Kita dah selesai belajar pada satu situasi dekat animal. Transport of oxygen, transport of carbon dioxide. Sekarang kita akan berbincang tentang perkara yang berikutnya, perkara penting, iaitu gases exchange yang berlaku pada plant. Kalau kita bercakap tentang gases exchange in animal, kita banyak bincang tentang lungs. Ya, tempat berlakunya pertukaran gas untuk animal, iaitu dalam kategori mammal. Namun, apabila kita berbincang tentang gases exchange in plant, kita akan fokus pada satu region penting yang dinamakan sebagai stomata. Ini adalah satu struktur stomata yang ada pada kawasan beneath of the leaf, kawasan bawah daun. Stomata ni dikelilingi oleh adjacent cell, sel bersebelahan yang biasanya dipanggil sebagai subsidiary cell. Stomata ini berbentuk seperti kacang ini ya. Dan stomata, binaan stomata adalah liang ini. The tiny pore ni yang kita dapat label sebagai stomata. Dua sel yang mengapitnya dinamakan sebagai guard cell. This is guard cell, guard cell. Dan guard cell juga berwarna hijau sebab mempunyai satu organel dinamakan sebagai chloroplast. Banyak chloroplast. Dia ada microfilament yang akan menghubungkan antara dinding luar, outer wall, dengan inner wall. So ini inner wall, ini inner wall, ini outer wall. Dan outer wall dia nipis, dan inner wall dia tebal. So biasanya saya akan lukis ini tebal. Ini saya lukis lebih nipis. Tebal, nipis.
fungsi stomata ni ada dua. Fungsi utamanya adalah facilitate gases exchange in plant. Facilitate, ya. Dia akan mengawal untuk pergerakan gas keluar masuk dari dalam tumbuhan. Selain daripada itu, stomata juga penting untuk regulation of the loss of water atau regulation of the conservation of water. Pada waktu panas, biasanya stomata ni akan tutup untuk mengelakkan air keluar daripada tumbuhan. Apa yang penting kita nak study tentang stomata ni? Kita akan study dia bagaimana stomata ni boleh terbuka dan bagaimana stomata ni boleh tertutup. Baik pelajar. Stomata ni boleh terbuka. Biasanya stomata ni akan terbuka pada waktu siang ya, biasanya. Stomata ni boleh terbuka apabila ATP dihasilkan melalui gut cell. Gut cell ni dia ada chloroplast dan chloroplast ni menjalankan light dependent reaction, di mana light dependent reaction ni ada menghasilkan ATP. So ATP is produced in a gut cell. ATP yang ada tu akan digunakan tenaganya untuk pump. Dia akan pump apa? Dia akan pump K+. K+ ni adalah potassium ion. Potassium ion. Dia akan pump K+ into the gut cell from the adjacent cell. So K+ daripada sel-sel luar ni akan masuk ke dalam gut cell. So apa berlaku ke dalam gut cell ni? Gut cell ni akan mempunyai accumulation of the K+. So K+ accumulate dalam gut cell. So dia akan terkumpul dalam gut cell. Apabila banyak K+ dalam ini, so kepekatan K+ tinggi. So apabila satu-satu solute ni mempunyai kepekatan yang tinggi dalam gut cell, water potential become more negative. Highlight perkataan become more negative. Fahamkan dengan baik, more negative ni maksudnya dia sedang decrease. Water potential decrease. Ya, faham water potential. Water potential. Kalau kamu belajar osmosis, water is diffused from high water potential to the low water potential. So water potential dalam gut cell ni rendah. Oleh jadi demikian, dalam konsep osmosis, pergerakan air adalah daripada high water potential to the low water potential. Apabila water potential dalam gut cell ni rendah, so water diffuse. Saya nak perkataan term diffuse ya untuk water. Water diffuse into the gut cell. So pergerakan air ni akan masuk ke dalam. From the gut cell, diffuse into the gut cell by osmosis. So bila air mula masuk ke dalam gut cell ini, gut cell ni akan menjadi terjit, dan bila dia terjit, dengan keadaan dia boleh membuka stomata. The stomata will open. Baik, kita cuba bincangkan tentang stomata close. Biasanya stomata close pada waktu malam apabila ketiadaan ATP. Ya, sebab dia have no light. So apabila waktu malam, the K+ atau potassium ion lost from the gut cell. K+ akan mula keluar. Kalau K+ masuk, water potential akan jadi more negative ataupun decrease. So kalau K+ ini keluar, water potential of the gut cell increase. Kandungan solut tu hilang, lebih banyak kandungan air. Dalam konsep osmosis yang kita bincangkan juga, water will be diffused from high water potential to the low water potential. Apabila gut cell ini mempunyai high water potential, maka air akan mula bergerak keluar. So water diffuse out from the gut cell by osmosis. So gut cell become flaccid, the stomata close. Bandingkan ini flaccid, ini turgid. Highlight turgid, highlight flaccid, highlight open, highlight close. So kamu boleh tengok. Boleh bapak faham tak apabila nampak air masuk ni? So air masuk ni, water potential dalam gut cell ni tinggi ke rendah? So water potential dalam gut cell rendah. So berlaku accumulation of what type of ion? So berlaku accumulation of the potassium ion. Agak-agak waktu siang ke waktu malam ni? Ni waktu siang. Pada waktu malam, di mana tidak ada proses fotosintesis berlaku, so the potassium ion akan keluar, akan hilang. Apabila potassium ion mula keluar, maka apa yang kamu faham? The water potential dalam gut cell akan jadi tinggi. Highlight water potential increase ya.
highlight sini ni. Water potential increase ni highlight perkataan water potential negative ataupun dalam kurungan decrease. Bila water potential tinggi, maka water diffuse from the guard cell out to the adjacent cell. Maka what happen to the guard cell? The guard cell become flaccid, dia akan tertutup. So itu saja pelajaran kita untuk kita faham tentang lesson pada hari ini. So I hope kamu dapat faham dengan baik. Good luck to all of you. See you on the next part. Bye.